Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala. Dan tengah jawab sekarang, diam tak diam. Diam tak diam. Kita dah masuk tahun 2021. Kan? Dan baru semalam 2021 ni rasanya. Dah bulan 2 boleh. Disember, kan? Hari ni dah 29. Dah berapa? 30. Orang tak perasan pun Christmas dah sudah. Kan? Tiba-tiba dah habis. Dah lagu-lagu tahun baru Cina pula keluar. Kan? Dan diam tak diam, malam besok dah sibuk tengok bunga api. Tak apa perangai makhluk sibuk nak tengok bunga api malam tahun baru. Kalau sibuk nak pergilah cari bunga api tu, pakas lagi. Apa masalah sampai nak macam tu sangat? Nak tunggu 31 bulan 12. Kan? Tapi apakah itu tujuan kita? Apakah itu matlamat hidup kita? Tu soalan dia. Kan? Jadi matlamat kita ni apa? Illa liya'budun, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tu sebab bila ditanyakan siapa yang nak bagi tanggungjawab ni, malaikat pun tak sanggup ambil tanggungjawab tu. Kalau bagi ke bukit, bagi ke gunung hancur, binatang semua tak nak. Kalau laut kering. Tiba-tiba manusia pula sanggup menerima tawaran tu untuk menjadi khalifah. Kan? Nak menjadi pemimpin atas muka bumi ni. Tiba-tiba pula manusia sanggup, sedangkan manusia itu sifatnya sangat bodoh dan lalai. Itu dia manusia. Jangan cakap tuan-tuan, termasuk yang bercakap ni. Buka handphone berapa lama nak yang berzikir, yang mengaji ni. Saya cakap dalam banyak masa tengok TikTok, banyak masa tengok Instagram, tengok Facebook, tengok YouTube. Tak apa benda yang ditengok kan, nampak tak? Kita manusia memang macam tu. Cuma tinggal lagi kadang-kadang ada pula ni, kalau fokus kita tengok, ada pula yang terlibat dengan najis dadah. Contoh, terlibat najis dadah. Apa kat luar sana yang tak masuk kat dalam pusat ni, contohlah kan. Adakah mereka baik sangat? Tak, mereka tak terbabit, tak terdedah untuk pulihkan diri. Dan mereka rasa mereka betul, dan mereka ada cara macam-macam untuk elakkan diri daripada tempat-tempat macam ni. Dan pada mereka, apa yang dia buat tu betul. Itu sebab saya pernah terkesan, saya hantar anak saya pergi sekolah, saya ternampak kata-kata dekat dinding tu. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Orang dah biasa menagih, kan, ketagih, maka dia anggap benda tu okey. Biasalah. Bercampur dengan orang yang macam tu, biasa. Saya ingat waktu saya main sepak takraw dulu, main dekat Masjid Tanah. Ada satu kampung, saya tak nak sebut kampung apa. Kampung Solok mana saya tak nak sebut. Dia ada banyak solok kat Masjid Tanah tu. Dalam kampung tu, semua kacap terlabik. Tahu kacap terlabik? Cakap terbalik lah. Orang cakap, apa khabar Cik Bakar? Dia, apa Bakar Cik Khabar? Pak Bakar Cik Khabar. Dah kaman ke lebung? Dosa, keng out, camam nama lupa, dia kata. Dia masa saya bercakap di UiTM dalam kampus saya dekat London tu, bukan London, Lendu, UiTM Melaka tu. Duduk dalam tu, saya berbual dengan kawan saya budak Masjid Tanah ni, kami berdua je cakap macam tu. Dia ajar saya cakap macam tu, saya pun cakap macam tu. Bila sampai kat kampung dia, bila semua cakap macam tu, dia jadi biasa sebab masyarakat dia macam tu. Apa yang saya nak sampaikan ni adalah, sekarang ni kenapa kita rasa diri kita ni terdidik? Kita rasa diri kita ni okey. Kita rasa diri kita ni memang rasa dah jadi baik sebab kita bercampur dengan masyarakat yang sama-sama nak jadi baik. Sebab saya kata, hidup dalam dunia jangan minta jadi kaya. Hidup dalam dunia jangan minta nak jadi kaya. Sebab akhirnya dalam dunia ni bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Kebanyakan perkara akan dinilai dengan bahagia dia. Kahwin, orang tanya, kau bahagia ke tidak? Duduk sini, kau bahagia ke tidak? Tu sebab ada orang yang duduk dekat dalam penjara Kajang, yang Tuan Haji Zudin yang sahabat tu dekat. Ada orang tu baru keluar, dia masuk balik. Memang dengan sengaja dia kata biar dia kena tangkap, dia lagi sonok duduk dalam penjara daripada duduk luar. Sebab apa? Sebab dekat dalam tu dia ada kawan-kawan yang lebih faham dia kata. Dia sampai togo lah pegawai tu. Hai, sarjan ni lagi. Siap togo pegawai tu.
Dia boleh tunggu pula pegawai kan. Punyalah dah biasa duduk dalam. Tapi kita kat sini lain. Sini lain, kita dengan iltizam dan semangat kita sendiri nak berubah. Itu sebab saya kata tadi, waktu minum tadi saya cakap apa? Satu kelebihan orang dekat sini, bila masuk aja kan, orang yang masuk kat dalam ni bukannya disebabkan kena tangkap. Kita masuk dalam ni, ada satu saja yang akan menjadi perkiraan, yang akan jadi persoalan pada semua orang. Tak kisahlah kan, siapa pegawai ke, pegawai pentadbiran ke, kan, orang-orang kuat puspen ke, sazah ke, tak kisahlah siapa yang masuk dalam bangunan ni, kat sini, puspen ni. Dan termasuklah tuan-tuan ada kat depan saya, termasuk saya. Bila masuk kat pintu pagar tu, benda pertama yang kita nak tanya pada diri kita adalah niat kita. Niat ni adalah setting. Bila kita beli telefon kan, kalau beli handphone, benda pertama sekali orang akan usik dekat telefon tu, benda pertama orang usik dekat dalam tu adalah setting. Okey, ringtone ni nak kuat mana? Ringtone jenis apa? Dia punya music bila orang call ni apa? Bini telefon bunyi harimau contoh. Oh, bini kau telefon tu kan. Bos telefon ada bunyi khas. Okey, ringtone. Lepas tu brightness, dia punya terang tu nak terang mana? Sampai ke tengah malam tu menyala lah. Contoh kan, kita setting. Saya nak tanya semua, adakah setting ni kita usik setiap hari? Saya nak tanya. Tak, kita akan usik mula-mula saja. Tapi setelah 2-3 bulan kita pakai handphone ni, tiba-tiba pesalap malap pula handphone ni, kolap je pula, bateri ada lagi. Kita akan usik perbetulkan balik setting. Macam tu juga hidup kita. Cuba tengok peristiwa hijrah Nabi. Kenapa semua penceramah yang masuk dalam ni mesti akan cerita pasal Nabi Muhammad? Betul tak? Apa pasal? Sebab Nabi Muhammad ini adalah satu contoh nak beritahu kat kita semua. Kita semua diberi peluang untuk berada dalam keadaan macam mana yang Nabi rasa. Dah mula terfikir macam mana pula kan? Itu sebab kau panggil aku ceramah ni. Ada beza dengan ceramah lain dengan itu. Sebab Nabi lahir kan? Nabi lahir, dia nak menyelesaikan semua masalah kita. Contoh, bila keluar, apa masalah paling utama orang susah nak ubah jadi baik? Tolong cerita ni. Apa dah? Apa dah? Kesabaran. Yalah, apa halangan dia sabar tu, yang tak boleh sabar tu lah? Apa masalah kat luar tu? Masyarakat satu. Apa lagi? Kewangan. Dua. Lagi? Kau bolol cili contohnya, elok podes sampai tak ada untuk aku. Macam mana kau cakap dalam masalah kewangan? Contohlah kan. Lagi. Apa lagi? Kewangan lagi apa lagi? Sosial kemasyarakatan lebih kurang lagi. Rumah tangga lagi. Masyarakat. Apa? Pengakiat dah sebut masyarakat tadi. Lagi ada tak jawapan lain? Ada tak masalah lain ni? Yang rasa nak tak apa, bagi je cadangan. Ada tak masalah lain ni? Habis itu je. Nak berjaya apa halangan tadi? Dia kata masyarakat. Lepas itu tadi apa tadi? Kewangan, keluarga, rumah tangga. Apa lagi? Nafsu lagi apa lagi? Okey. Jadi mana apa yang kita sebut ni semua Nabi dah selesaikan. Macam mana pula Nabi selesaikan? Pertama, kita tengok Nabi lahir dulu. Kan? Allah Ta'ala ambil ayah Nabi. Kemudian Allah ambil ibu Nabi. Nabi masa kecil lagi yatim piatu, dibeluk oleh bapa saudara dia. Nabi boleh je bagi alasan. Kita tengok berapa ramai orang kita cakap apa? Dia tu anak yatim, patutlah perangai dia macam tu. Kenapa orang kaitkan anak yatim panggil tak elok, sedangkan Nabi elok? Nabi anak yatim. Nabi dibeluk oleh pak saudara. Kalau sebut tadi masalah masyarakat, Nabi dipulau oleh masyarakat di Mekah. Ketika Nabi nak bawa pasal Islam, Nabi semayang
Nabi sujud, bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta, isi perut lembu, letak dekat tangkuk Nabi. Sebusuk-busuk tu isi perut unta dengan lembu letak kat tangkuk Nabi. Bayangkan tu. Adakah Nabi melatah? Tak, Nabi dah tunjuk kat kita. Kenapa Nabi boleh bertahan? Masyarakat tak terima. Kalau Nabi bawa Islam, Nabi dipulaukan. Malahan orang siap tawarkan 100 ekor unta kalau dapat penggal kepada Muhammad ni. Kita tak adalah sampai tahap orang nak bunuh kita. Dan kita cakap masyarakat. So kenapa? Apa yang kuatkan Nabi? Apa yang kuatkan Nabi? Yang kuatkan Nabi adalah niat tadi. Niat dengan apa? Lillahi ta'ala, kerana Allah. Setakat manusia bercakap, dia kata, oh dia ni pesampah masyarakat, oh dia ni dah balik, habislah kita. Gugur ke telinga kau? Cakap. Tetangga ke telinga kau yang kau koyak benar hati kau apa pasal? Orang nak cakap-cakap, aku ni lain. Aku sukarela masuk puspen ni. Kau kena ingat. Aku masuk puspen ni sebab aku nak ubah dia aku. Sebab apa? Sebab Nabi dah ajar kita untuk berubah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah. Nak jawab, selesaikan isu ekonomi tadi, keuangan tadi. Surah An-Nisa ayat 100. Allah bagi tahu, bukan Samsul Debat cakap. Bukan pegawai puspen cakap. Tengok surah An-Nisa ayat 100. Tanya ustazah. Wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berubah, berhijrah fi sabilillah, niat kerana Allah, di jalan Allah, yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah, dia akan mendapati bumi Allah di tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Apa kau takut? Orang nak cakap, oh ni susah lah. Siapa cakap? Rezeki siapa bagi? Tahu tak apa? Kan? Rezeki Allah bagi biarlah. Susah lah, semua tak terima. Orang tak terima, tu sebab orang ajar kau tanam cili. Nah, ni cakap betul. Kau tanam cili, daripada tanam cili belajar pula tanam benda-benda lain. Tanam terung. Dah tanam terung, kau tanam bende. Dah tanam bende, kau sebab apa? Cari dekat luar sana berapa ramai orang Melayu yang buka kebun nak bagikan, nak bekalkan sayur kat pasar raya. Cari berapa ramai? Tak ramai. Itu sebab jangan cari alasan. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Itu sebab kita kena kuat semangat. Samsul Debat apa tak cakap? Dia orang kampung nak ceramah sampai ke Lumpur je. Hari ni aku datang ceramah kat Tompek, kat sungai yang orang tak boleh mandi. Sungai Bosi tu mau gila kau, melantun balik kan. Dia 3 sungai tak boleh mandi. Sungai Bosi, Sungai Lombing dengan Sungai apa tu? Sungai Bulu. Niang. Kan tu arwah abah dia tanya dulu, 3 sungai tak boleh mandi tu. Sungai Lombing tu kan. Mampu kita kan. Tapi tu dia. Tu sebab saya nak buka minda kita ni ubah. Sebab Nabi berhijrah dulu. Nabi berhijrah, Nabi berubah. Nabi nak tinggalkan Mekah, kampung halaman Nabi. Nabi waktu Allah Ta'ala suruh berhijrah malam tu tak ada. Lain kali lah ya Allah, orang semua nak bunuh aku kat luar tu. Tak ada. Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kan? Penceramah sebelum ni datang, dia beritahu pasal macam mana Nabi naik burak daripada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kan? Dalam satu malam, copek sampai kelajuan burak ni, kan? Burak ni dekat apa saya jumpa? Kek baling. Burak oil. Saya minyak tu. Burak oil. Tak. Burak ni, dia punya laju tu lebih pantas daripada kelajuan cahaya. Lebih laju. Jadi, kalau Nabi nak selamat daripada puak tentera kafir Quraisy ni yang nak bunuh Nabi ni, kenapa Nabi tak cakap, Allah hantar burak seekor? Tapi Nabi keluar, Nabi menghadap ni tentera. Dengan bantuan Allah, tentera tu semua tidur. Nabi malahan dengan bantuan Abdullah bin Uraykid,
seorang yang bukan Islam, yang merupakan pakar penunjuk arah jalan, dia bawa Nabi dengan Saidina Abu Bakar pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah ni, ikut jalan bukan jalan biasa yang dah dikepung ni, ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Makna jalan tu teruk. Kenapa? Apa sebab? Apa sebab? Kenapa? Sebab Nabi nak bagi mesej dekat semua sahabat-sahabat saya ni, nak berhijrah bukan senang. Kalau Nabi naik burak, Nabi boleh lah dia naik burak, kita akan cakap macam tu. Nabi ikut jalan yang jauh, jalan yang susah, jalan yang biasa dilalui oleh binatang buas. Saya dan sahabat-sahabat ni mungkin ada yang pernah pergi umrah. Kita orang naik bas daripada Mekah ke Madinah 5 jam. Kita pandang dekat tepi bas tu, kita tengok dekat tepi pemandangan luar tu, bukit bukau, batu-batu. Macam manalah Nabi hijrah dulu. Kita naik bas pun 5 jam. Masalahnya jalan yang kami tengok tu pun bukan itu jalan yang Nabi ikut. Jalan tu kira okey tu, yang kami tengok teruk tu okey tu. Masalah jalan yang Nabi ikut tu lagi teruk. Berbelas-belas hari Nabi berjalan. Itu sebabnya hidup memanglah kena susah, barulah dia ada pengalaman. Itu sebab kata pepatah Jawa, the beauty of success is not the achievement but the journey. Macam tu lah bunyi lebih kurang. Payah betul Jawa macam tu. Maksud dia, keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tetapi perjalanan dia. Saya doakan kita ni semua besok dengan izin Allah kita dapat bina keluarga yang baik, kita dapat bersama-sama menghadapi ujian, dan besok bagi tahu dekat anak kita, ayah dulu seorang penagih, tapi ayah nak beritahu susah ayah nak berubah sampai ayah boleh jadi orang. Susah, bukan senang. Ayah masuk dekat pusat pemulihan dan ayah tak nak anak-anak ayah ikut macam mana ayah jadi ni. Ayah ni dah terjebak, jadi anak-anak ayah jangan terjebak macam tu. Bukan senang. Kita beritahu. Tak ada yang nak kita malukan. Tak ada kita nak malukan. Sebab apa? Yang kita nak share tu adalah pengalaman kita yang susah nak berubah ni. Susah. Orang isap rokok pun nak berubah tu susah. Ini kan pula yang terbabit dengan benda yang lebih dahsyat daripada itu. Tapi pokok pangkalnya balik kepada niat. Inna a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata, barang siapa yang berubah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi kalau nak berubah 5 perkara tak boleh elak. Ya, tuan-tuan semua kena ingat. Ingat pesan saya ni, Samsul buat pesan lagi. 5 perkara tak boleh elak kalau kita nak berjaya. Pertama, prosesnya panjang. Dia bukan tiba-tiba kita boleh berubah. Proses dia panjang. Tu sebab kita duduk dalam ni bukan 2 hari, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan. Sini berapa lama? 2 tahun. Malahan kalau kita rasa tak cukup, cakap, tuan boleh tak bagi saya extend dalam 3 bulan lagi. Saya tak yakin dengan diri saya. Tak ada mana lah, semua mengelintin nak keluar. Macam ikan 9 kena kebaik kan. Belum melapang-lapang semua nak keluar. Dah kena sawan bab 1 dah. Semua nak keluar. Sawan babi lah tak faham sawan bab 1. Kan, copek lah nak keluar dah ni, tak tahan dah ni, kata kan. Kan, iyalah. Kan. Tapi itu lah. Kita ukur diri kita sendiri, kita niat biar kerana Allah. Sebab bila kita niat kerana Allah, semua sana. Cuma ingat balik sebelum masuk ke sini lah, ke luar dulu lah kan. Bukan kata tuan-tuan ni, termasuk kami semua ni. Kebergantungan, dengar ayat saya, kebergantungan kepada manusia, kita akan kecewa. Aku harap dia boleh tolong aku. Mesti dia boleh tolong aku. Jangan lagi jumpa, kecewa. Tak maaf lah, tak dapat tolong. Sebab dia pun terbatas keupayaannya. Kan? Saudara mara kita, manusia minta tolong dengan dia. Sampai masa tak, bukan semua benda dia boleh tolong kita. Time golak, dia boleh golak sama-sama dengan kita.
Time kita ada duit, kita kaya, kita senang, dia boleh cakap, kita ni saudara mara bertuah, aku jadi saudara kau. Kau lah darah daging aku, toreh darah ni sama jenis. Tapi bila kita susah, bila kita dihina oleh masyarakat, mereka sanggup tak mengaku saudara? Itu sebab melainkan orang tu ukhuwah fillah. Ada semangat ikatan kekeluargaan, persaudaraan itu kerana Allah. Itu penting. Jaga. Pertama, proses dia panjang. Kedua, kena ada komitmen. Apa yang diajar oleh pendidik dan pengajar dekat dalam ni, belajar betul-betul, sungguh-sungguh buat. Waktu solat, solat. Waktu boleh mengaji, mengaji. Sebab itu je kekuatan kita besok. Besok tak ada siapa dah kat luar tu nak cakap, ada semayang tu, pergi semayang, nak besok pergi semayang. Tak, kita sendiri. Kita akan teringat suasana kat dalam ni. Kita dekat luar tu penjara ke tak penjara? Cakap dengan saya, kat luar tu penjara ke tidak? Cakap. Penjara ke tidak? Siapa kata tak? Siapa kata penjara? Okay. Siapa yang lantaklah, tak kisah aku dah. Nabi ada sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Apa maksud penjara bagi orang mukmin? Maksudnya dalam dunia ni ada peraturan. Dalam dunia ni ada syarat. Cakap, bukan semua benda boleh cakap. Kalau orang duduk penjara tu, maksudnya dinding setakat tu je. Ada tu toilet pun tu lah. Ada satu komplek penjara lama dekat Seremban, saya masuk melawat kan, jamban pun tak ada. Dia letak baldi menyangkung dalam tu, ni air botol mineral yang 2 liter tu, dia letak situ. Yang tak ada jamban pun dah macam mana bau, bayangkan tu. Dan sejam sekali pegawai penjara tu pergi tukar baldi tu. Tak bagi tahu. Duduk terpenjara ni, dunia ni pun macam tu. Sebenarnya hakikat dia bukan semua benda boleh cakap, bukan semua benda boleh buat, bukan semua tempat boleh pergi, bukan semua benda boleh makan. Tak. Dalam penjara boleh, tuan kalau boleh hari ni nak nasi ayam, kepak kepak. Kena sopak kau buat macam tu. Suku-suku kau cakap kat pegawai tu, kalau boleh kepak tau, jangan lambat. Umat berani kau kat puspen pun tak berani macam tu. Nak cerita apa? Ini hakikat dia. Dunia ni macam tu. Apa kata Abu Lais As-Samarkandi? Abu Lais As-Samarkandi, tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Pertama, pada lisan dia. Lisan dia tak cakap benda-benda tak elok. Lisan dia tak akan minta benda-benda yang tak baik. Lisan dia akan dibasahi dengan berzikir, ingat Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingatlah Allah banyak-banyak. Itu satu. Yang kedua, pada hati dia. Hati dia tak tamak, hati dia tak sombong, hati dia tak dengki dengan orang. Ketiga, pada mata dia. Mata tak tengok benda-benda tak elok, mata mandang Quran, mata mandang benda-benda yang baik. Keempat, pada perut dia. Perut dia takkan telan benda-benda yang tak baik, termasuklah najis dadah. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perut. Bayangkan tu, kena laknat selagi mana benda tu ada dalam perut kita. Dan barang siapa mati dengan benda haram ada dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Alhamdulillah. Itu sebab jangan banyak benda boleh makan. Apa benda yang tu kan, kata satu pantun tu lah kan, patah gading sopeh tanduk kan, disusun, mari disusun di atas papan. Dah tahu dadah tu mabuk, berapa lagi yang kau telan. Macam tu lah kira-kira. Jadi makna kata, banyak lagi benda-benda baik yang kita boleh makan. Tak usah kita ambil benda yang tak baik.
Ada air-air yang elok bersusun, 10 air. Yang mabuk tu lah yang kau ambil. Apa pasal? Kan? Jadi kita pilih yang baik-baik. Jaga paut. Seterusnya jaga apa? Jaga tangan. Tangan ni maksudnya gunakan, manfaatkan untuk buat benda-benda baik. Tolong orang. Orang cakap banyak, pedulikanlah. Macam saya cakap tadi, tangan ke ceping telinga kau bila orang buruk-burukkan kau. Tak ada. Pedulikanlah. Jangan lupa tau, dekat akhirat nanti, orang antara orang yang cepat masuk syurga adalah orang yang paling banyak kena kutukkan orang. Macam tadi kan, kau kutuk-kutuk aku tadi, ngumpat pasal aku lalu tadi. Aku maafkan lah. Aku tak dengar kau cakap tinggi weh. Aku dengar tadi tu. Macam tak pernah tengok orang tinggi. Kau nak bandingkan dengan ustaz yang memang lah. Dia bukan rendah, dia comel. Ya dah. Kan? Tak, betul tak? Orang akan cakap, bayangkan akhirat nanti bila Allah Ta'ala umumkan mahkamah mahsyar dibuka, semua orang beratur depan kita ni. Apa hal? Kenapa beratur depan kita? Dulu dia pernah aniaya aku, ya Allah. Dia pernah kutuk aku macam ni. Zab, ambil pahala. Allah, dulu dia pernah fitnah aku, cakap macam ni. Zab, ambil satu pahala lagi. Tadi pahala berat tadi ni. Ambil satu. Dulu dia dekat pejabat pos, mentang-mentang dia kenal pegawai kat kaunter tu. Dia potong queue, ya Allah. Aku tunggu lama. Ambil lagi satu pahala. Ambil satu. Habis. Ya Allah, dah habis pahala aku, ya Allah. Dia beratur panjang lagi ni. Kenapa? Disebabkan pahala kau dah habis. Banyak sangat kau kutuk orang, kau fitnah orang, kau buat nyanyi orang, maka dosa orang tu pula kau tanggung. Ambil pula dosa orang tu. Itu yang orang yang kena kutuk banyak capek masuk syurga. Jadi itu sebab saya nak bagi tahu, saya siap. Jangan anggap semua orang akan baik dengan kita bila keluar. Macam saya lah berceramah, bukan semua orang suka saya. Kecuali orang dalam puspen ni, semua suka saya. Itu yang sampai pusing balik tadi, semua nak main kompang. Punya suka kan, belum pernah jadi lagi jam tu. Kan. Tapi aku tak claim lah duit minyak pusing balik itu, tak claim lah. Tapi nak bagi tahu kita satu je, sangka baik je. Orang kalau kutuk kita ni, kenapa nak buat? Maafkan. Itulah tempat yang terbaik. Ada seorang guru di Indonesia, kena kutuk hari-hari. Sosek tak faham, sesat lah, munafik lah, apa benda lah, tak elok lah, dia ni sihir lah, macam-macam dia kutuk tuan guru. Satu hari tu dia insaf, dia tengok tuan guru tu elok je mengajar. Dia tak kisah pun orang kutuk dia. Dia pun terasa hati sendiri. Dia datang jumpa tuan guru, aku minta maaf banyak, aku banyak kutuk kau, aku banyak maki hamun kau selama ni, banyak fitnahkan kau, maafkan aku. Tuan guru ni senyum je, tak apa, aku dah lama maafkan dah. Jangan macam tu, dia kata. Habis kau nak apa? Beritahulah apa yang patut aku lakukan, biar aku rasa reda sikit kat hati aku ni. Maka tuan guru tu kata, macam ni lah, dekat rumah kamu ada penyapu bulu ayam. Kata, ada. Kau balik rumah ambil penyapu bulu ayam. Nak buat apa pula? Dalam perjalanan kau datang jumpa aku, kau ingatkan balik berapa banyak kau kutuk aku. Aku kutuk kau ni, cabut. Aku kutuk ni, cabut lagi satu bulu. Ni cabut. Aku kutuk dia macam ni, aku kata, aku maki dia ni, cabut. Akhirnya sampai ke rumah guru tu, boleng batang menyapu bulu ayam, licin botak, satu bulu pun tak ada. Dia kata, banyaknya aku kutuk kau, hai tuan guru, tak ada bulu tinggal dah. Kata, macam mana ni? Macam ni lah. Tuan guru tu senyumnya. Kau pusing balik lah, kenapa pula? Kali ni kau kutip balik bulu ayam yang kau dah cabut tadi. Saya nak tanya semua, banyak tak yang kita boleh dapat balik? Kenapa tak boleh? Ada yang tiup angin,
Ada yang dah terbang melekat kat pokok, ada yang melekat dekat kereta, kereta tu tak bawa pergi mana dah. Ada yang melekat kena lenyek kat tayar, bawa pergi mana dah. Akhirnya dia balik semula jumpa Tuan Guru. Tuan Guru, aku dapat 5 helai je bulu yang aku jumpa. Ni pun aku agak-agak bulu yang sama. Tak tahulah aku bulu ayam lain. Tahu tak apa kata Tuan Guru tu? Begitulah natijahnya orang memburuk-burukkan orang lain. Kau boleh minta maaf dengan aku boleh maafkan kau. Tapi hakikatnya, benda yang kau kutuk dan kau fitnah aku tu dah tersebar merata-rata dah kat orang lain. Jadi kita pun macam tu lah. Orang nak kutuk, biar kan. Sebab kasih sayang siapa yang kita nak kerja? Allah. Kau keluar nanti bini kau pun dah tak nak kat kau, menyampah dengan kau. Kau apa dah hal? Maknanya bukan kata fikir satu benda bukan sebab bini kita tak nak, sebab Allah dah tulis jodoh kita setakat itu. Percaya. Dan mungkin Allah nak bagi jodoh yang lebih baik, yang lebih faham kita, yang boleh sama-sama dorong kita. Dan kalau tidak, mungkin kita boleh buktikan yang kita boleh hidup sendiri, dan sambil dalam masa yang sama tak lupa tanggungjawab kita pada anak-anak kita yang sedang menunggu daripada kita. Mungkin itu yang kita kena buat. Jangan beralasan masyarakat tak terima saya, susahlah kewangan, duit tak ada. Jangan. Itu saya kata tadi, komitmen. Yang ketiga, kena ada fokus. Ada tidur, tak habis lagi tadi. Yang apa tadi? Lepas tadi perut tadi, tangan, lepas tangan, kaki. Melangkah ke tempat-tempat yang baik, takut pada Allah. Dan yang ketujuh, dia tanda takut pada Allah adalah taat pada Allah dan Rasul. Itu 7. Dan nak berjaya tadi, saya kata pertama prosesnya panjang. Yang kedua komitmen. Yang ketiga fokus. Fokus dengan nak memulihkan diri kita. Fokuskan kepada kita nak lebih rapat, lebih dekat kepada Allah. Ada satu ayat Quran, dia tujukan kat kita semua. Ada satu ayat Allah tuju dekat kita semua dalam surah Az-Zumar ayat 53. Apa Allah Ta'ala beritahu? Banyak betul Allah Ta'ala beritahu kita sebenarnya. Kita yang tak baca. Apa Allah Ta'ala beritahu? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. Setuju tak? Setuju. Sama, kita setuju semua. Kita pun sama. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Kerana sesungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dah ada ayat macam tu, kita masih lagi nak rasa down, tak faham macam tu, maka fokus kepada nak pulih. Yang keempat, apa yang kena ada kalau nak berjaya? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Itulah yang disebut sebagai disiplin. Macam ni kan, elok duduk bersela dengan saya ceramah. Tak apa, yang berubah-ubah topik tu saya faham. Jangan risau, beralih, kojap bunyi, kojap macam ni, kojap menuntut, kojap macam ni kan, kojap menyandar, tak apalah, gaya bebas. Bukan semua ada keupayaan lutut yang sama. Tak ada hal. Masa itulah kita rasa cemburu. Untunglah dia boleh sandar, kita tak boleh. Contoh kau untunglah dapat tiang, yang seorang pula kan. Contoh, tak ada hal. Saya adalah penceramah dalam Malaysia yang paling sporting. Saya tak kacik hati kalau siapa tak tidur. Tidurlah. Dengan satu syarat, jangan berdongku. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama. Tak ada siapa nak dengar ceramah ni, semua nak tidur je. Kan? Tidurlah sesama. Tak ada, tu kenapa tidur? Tak ada sebab macam tu dah. Tak ada, tidurlah. Kadang-kadang tu nikmat tu. Kadang kat dalam bilik, bantal, sodap, kipeh, laju, tak dapat tidur. Tengah ceramah, togak-togak dia boleh tidur. Hebat lah tu. Togak, ada orang tu tidur berdiri.
Punya ponek kan tidur berdiri. Patuh pada peraturan. Dan yang kelimanya, perlu ada satu perkara yang disebut sebagai keberterusan, ataupun disebut sebagai konsistensi, ataupun yang selalu penceramah ni sebut apa? Istiqamah. Tak boleh kejap baik, kejap buruk, esok rajin, esok malas pula. Tak boleh. Lima perkara ni kena ada. Itu sebab saya selalu pesan dekat luar sana, dunia kat luar sana memang ramai orang yang berlumba-lumba mengajarkan dunia, yang menyebabkan kalau kita berlumba dengan dia, kita tak akan menang. Tak ada siapa yang menang. Berlumba nak jadi paling kaya, tak ada siapa menang. Dulu siapa yang kaya? Kat kampung kita siapa yang kaya? Kat kampung kita dulu. Hari ni orang tak heran, mana ramai lagi orang kaya daripada dia. Dulu bawa emas kaya dah, sekarang tak. Emas jadi teksi. Ya? Itu sebab benda ni akan berlalu dengan masa. Cakaplah apa pun. Itu sebab saya kata tadi, apa yang kita nak kerja dalam dunia? Kita pergi keluar, iyalah dia senang lah, dia banyak duit, saya tak banyak duit. Maka kan saya kata, jangan kita kerja nak jadi kaya. Akhirnya kalau dia kaya pun, ada lagi kaya daripada dia. Ya? Tak payah nak kerja jadi kaya. Bahagia dah cukup memadai. Kaya Zak dapat 1 juta, tak peranyat langsung mati. Mati tak sampai rasa 1 juta tu. Contoh kalau kan, ataupun ICU, tet kena mata kali. Nak cakap tak boleh. Nampak bini pakai golang besar, abang dah. Betul tak? Sedih ke tak sedih? Sedih. Itu sebab saya kata, buat apa nak kerja kaya? Ya? Ada orang kerja nak jadi menteri, buat apa? Ada orang nak kerja jadi wakil rakyat, buat apa? Kau tengok jadi penceramah pun macam mana, kena skot lagi tahu pada wakil rakyat. Pusing balik, main kompang balik semula. Punya nak kan? Itu lagi hana pada wakil rakyat, kan main-main. Budak yang bawa duduk bawah pokok tadi pegang kembang, weh, jadi tak ni? Jadi tak? Ini training dah 2 minggu ni tu kan? Kan? Aku tak payah pusing lah balik kan, tak bermain pula kembang kan? Kan? Tapi betul, bagus. Itu dah kan? Itu saya kata tadi, apa nak kerja? Bahagia tak tadi? Kita bahagia. Perlu bayar duit? Tak perlu. Iya, saya cakap ni tahu tak? Kalau tidak, kenapa? Contoh kan, siapa yang kat luar dulu dia gambar mancing, ingat kan? Yang gambar mancing, tanya, okey. Siapa yang tak gambar mancing? Tanya. Kita kalau kena bawa pergi mancing, dah pejadah dia mancing, dah pagi main ke patang ni, betul tak? Tapi pada orang yang memancing, zap, sampai petang kan, menghabiskan usia remaja. Itu cakap orang yang tak minat mancing kan? Tapi pada orang yang mancing tu, dia punya seronok mancing, sampai kan dapat ikan pun dia tak nak bagi ke orang ikan tu. Punya taruk pakai. Itu okey daripada orang yang main golf. Golongan orang lemah fikiran. Tu arwah abah saya kata, golf ni golongan orang lemah fikiran. Macam ni anu, pung, jalan sampai ke lubang, plup, pap, dia pukul lagi, pap. 18 kali kojo-kojo macam tu. Kalau 18 lubang lagi pemenang pun tak dapat kan? Tak, ni contoh. Banyak benda-benda kat luar sana yang pelik-pelik, yang orang cakap, wah tu gaya hidup lah kelah. Weh apa? Iya, dia cakap betul tu orang. Itu sebab saya kata, jangan kita susahkan hati kita keluar, kenapa aku tak macam ni, kenapa aku tak macam ni, kenapa aku tak macam ni, kenapa aku tak kaya macam ni, kenapa aku tak ada banyak duit. Jangan paning kepala. Perbetulkan niat kita, aku keluar ni nak jadi hamba Allah yang baik. Jangan kerja nak jadi kaya, tapi kerjalah nak jadi baik. Sebab tak ada sempadan nak buat baik, buatlah baik.
Dengan orang yang tak baik dengan kita pun kita dianjurkan baik-baik. Orang kutuk kita, jangan balas dengan penyapu. Kau tak berguna, kau sampah masyarakat. Masih tuan, sebabkan saya tak baiklah, saya harapkan Tuhan dapat sama begitu bantu saya. Anggaplah ini usaha saya nak jadi baik. Macam tu kan. Kau nak tegur-tegur aku, macamlah kau baik sangat. Sebab aku tak baiklah, aku usaha nak jadi baik. Cakap macam tu. Kau ni buang tabiat ke apa? Tak, nak buang tabiat lama, nak ganti tabiat baru. Macam tu jawapan. Samsul Debat bagi jawapan kat kau. Ya, Samsul Debat tau. Jangan ada yang tanya aku lagi, kenapa nama bapak dia Debat. Bangang betul orang tu. Dah tahu tu buat tu, tahu lah tu nama gelaran kan. Ya, sebab saya dulu memang dalam debat bab mematahkan hujah orang, kau bagi aku. Betul. Macam tu je. Orang tanya saya dulu satu soalan, saya tak boleh jawab. Saya ingat masa debat. Yang berhormat, sila buktikan secara statistik bagi membuktikan perkara ini berlaku. Mak ada tanya saya. Saya cakap, bila kau minta statistik, kau nak tengok tinggi kau rendah. Soalan ni, ada ke tak ada? Ada. Itulah jawapannya. Itu jawapannya. So langsung tak jawab. Ya, macam tu je, hujah kita kena ada. Tu je. Macam orang cakap kan, alah macam kau baik sangat. Jawab, memang saya tak baik. Dan anggaplah ni usaha saya nak jadi baik. Habis cerita. Ni sampah masyarakat lah, itulah, inilah. Banyak keadaan. Anggaplah ayat itu sebenarnya satu ujian untuk kita, untuk membuktikan sebaliknya. Saya tengok ada satu drama tu, Rosyamno jadi bekas penagih kan. Dia balik kampung, dia berubah kan. Lepas tu dia kata kalau dia umur tak panjang, minta sampaikan pada mak dengan abang dia kata. Rupanya orang kampung semua tak tahu dia tu bekas penagih. Malahan semua cakap dia lah manusia paling baik dalam kampung tu. Orang cakap kisah tu kisah benar tau, bukan kisah yang dibuat-buat oleh produser. Itu dia. Hidup kita ni itulah dia. Ujian memang akan datang. Ada je kan. Tengok surah Al-Ankabut kan beritahu macam mana kita boleh cakap kita beriman sedangkan kita belum diuji. Ini adalah ujian kita. Dan salah satu kehebatan tuan-tuan yang datang ke sini adalah tuan-tuan masuk ke dalam puspen ni dengan kerelaan hati. Berbanding orang lain, kau nak tangkap, kau masuk, tuan-tuan masuk, tolong ambil saya, tolong didik saya, tolong ubah saya, bantu saya untuk berubah. Itu penting. Itu maksud dan level kita tak sama. Maksud level tak sama apa? Level sikap kita. Tapi janganlah kau bawa masuk sampai 2 minggu. Nak keluar lah, tak boleh lah. Alah. Tapi ada mampu ada dalam dia. Bola. Relax, sabar. Kau nak sadap, kau nak sabar. Biar keluar tu mantap, dah ready betul mau keluar. Ni silat baru dah pek 2-3 langkah. Kau nak belasah juara taekwondo macam mana? Kau tengok cerita Jet Li tu. Nanti suruh pasangkan cerita Jet Li yang di series tu. Macam mana dia daripada mula dia nak belajar yang one punch tu. Kan? Dia boleh tumbuk papan tu macam ni je. Dekat papan tu, pap tu patah. Macam mana dia buat? Dan betul-betul dia buat tu memang dia tunjuk macam mana teknik dia daripada awal. Dia mula kena belasah kat kampung lah. Mak ayah dia hantar dia sekolah Inggeris dekat Hong Kong tu biar dia. Dah habis lah bateri. Cubaan 1 2. Cubaan. Pakai bateri. Sebenarnya charge lah. Oh. Semua ujian Okey. Ke mana saya berhenti ni? Kita ulang balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejam lagi tu. Tak, Jet Li tu dia kena belasah ke kampung dia. Ayah dia hantar kat sekolah Inggeris biar dia jadi pandai. Sebab dia tahu tu je. Dia tak nak anak dia jadi anak seni, jadi pelakon macam ayah dia pelakon teater, opera. Dia tak nak. Tapi dia belajar satu dia belajar.
Dia gabung ke taekwondo, karate, dia pergi belajar dengan semua orang, silat semua dia gabung dengan jadi Jeet Kune Do. Jet Li pula, Bruce Lee. Bukan Jet Li, Bruce Lee. Lee Xiaolong, tu. Itulah cakap Bruce Lee kepala dengan Jet Li, pening kepala. Tapi betul, maknanya berubah. Macam yang Jet Li pun sama juga, dia daripada kampung berubah sampai jadi artis Hollywood. Sama agak dengan Jackie Chan, sama dengan Chow Yun Fat. Nah, maknanya nak cerita apa? Bila kita ni nak ubah diri kita, memang kita kena usaha. Faizal Azam tak? Kena usaha. Saya yakin, saya tengok muka-muka ni, muka-muka kata muka ada sinar lah kata. Bercahaya tu kan. Dek siang ni. Malam kan entahlah nampak tidak kan. Tak, maksudnya semua orang ada harapan untuk jadi baik. Tak ada siapa. Siapa yang nak jadi jahat dia cakap. Kita yang kalau kata dikatakan jahat dulu sebab dek terbabit dengan kawan-kawan yang tak baik, mungkin. Tapi tak ada siapa. Kita konon dengan kawan-kawan tu, konon kita nak jadi yang paling baik. Tapi bila konon lah semua. Tu sebab kita ni nak jadi baik, tak ada masalah tu. Jadilah baik. Sahabat Nabi je tengok Umar, apa benda tak baik dia tak buat. Minum arak, apa dia tak buat dulu masa sebelum dia masuk Islam. Abu Sufyan, siapa dia tak bunuh cakap. Nah, tapi bila dia dah berubah menjadi baik, itulah dia. Nabi ajar kita, orang yang bijak tidak akan membenarkan dirinya terjatuh di dalam lubang yang sama 2 kali. Cukuplah dulu kita jatuh, sudahlah aku tak nak jatuh lagi. Jangan kita mandang semua tu susah, tapi semua tu adalah proses. Saya pun dulu nak membiasakan diri dengan nama Samsul Debat ni, pening tak? Ini macam ustaz yang keluar dalam TV tu je. Orang mula-mula tanya saya sebelum saya keluar TV tu, ustaz pernah keluar TV tak? Keluar selalu, nak masuk tak muat. Macam tu je saya jawab. Tak nak apa, sama je kita ni kan? Malahan saya tabik spring dekat tuan-tuan yang ada kat depan saya ni sebab ada semangat tu nak mengubah diri. Orang kat luar sana tu bukan apa. Tu sebab Dr. Fadila Kamsah kata apa? Manusia tu bukan tak boleh berubah, tapi ada kalanya mereka tak nampak apa sebab mereka kena berubah. Kadang kita tegur kau ni, kau berubah lah Afsal, apa masalah dengan aku? Kau pahal? Dah gitu lah kau nak marah. Salah aku tanya tadi. Aku cadang kan dia. Faham tak? Tapi bila kita sendiri nampak mana titik kelemahan diri kita dan kita nak berubah jadi baik, itulah yang terbaik. Hidup ni adalah antara B dan D. Hidup kita adalah antara B dan D. B tu apa? Birth, kelahiran. D tu apa? Death, kematian. Hidup adalah antara birth and death. Di tengah-tengahnya adalah C. C apa? Choice. Kita ada pilihan nak hidupnya macam mana. Kau nak hidup dalam keadaan kehormat di sisi Allah, ataupun kau nak hidup hina seterus-terusan hina. Kau keluar, kau baik perangai lagi, orang tak percaya dah. Sudah cukup lah. Inilah, anggaplah bila keluar daripada pintu pagar tu besok, kita akan masuk dalam sebab niat nak sama-sama bantu pulihkan sahabat-sahabat. Bukan masuk nak mengulang lagi. Ingat, kalau boleh keluar tu biarlah jadi manusia yang berguna. Boleh share pula dengan pengajar-pengajar dalam ni tentang apakah langkah-langkah, apakah bidang-bidang yang boleh dikongsikan untuk sama-sama terapkan untuk improvekan kita semua sama-sama. Itu dia. Macam saya sebut tadi lah, jangan kita belajar tentang kaya, sebab akhirnya bukan semua benda dinilai dengan harganya, tapi semua dinilai dengan bahagia. Lepas tu kita ada kawan-kawan ni kan, bina jaringan yang baik-baik. Kalau rasa macam down ni, keluar tu telefon, kau macam mana? Aku macam ni lah, aku tension. Kau datanglah sini, support kawan-kawan ya? Ingat ya, kalau nak jalan laju, jalanlah seseorang.
Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalan sama-sama. Maknanya biarlah kita bekerjasama. Kat luar jaga diri elok-elok. Dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, balik nanti tengok. Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Perniagaan apa? Perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab seksaan daripada Allah SWT yang tidak terperi sakitnya. Apakah dia perniagaan itu? Perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Apa dia? Pertamanya harta benda, kedua diri sendiri. Harta benda, ada duit, jangan kau dapat sedekah dengan orang. Diri sendiri maksudnya jaga diri, jaga amal ibadah kita, jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan lupa. Apakah keuntungannya? Dalam surah As-Saff nanti teruskan baca 10, 11, 12, 13, Allah Ta'ala bagi 4 keuntungan kalau orang yang jaga diri dia dari segi berjuang, dari segi harta benda dan diri sendiri. 4 keuntungan. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai yang cantik dan airnya boleh diminum. Ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan pada kita. Dan yang keempat, Allah berikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. 4. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin. Yang ketiga, pertolongan dari Allah, Allah akan bagi. Dan yang keempat, kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Hari ni tanam lada, semalam dah untung, punya copek macam tu lah. Maksudnya copek lah, macam semi value lu katakan. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Dia kata dulu kan, puas postman tu, gila. Hari ni pos semalam dah sampai. Macam mana tu? Rupanya maksud dia hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, tapi penggunaan tak sesuai. Pening kepala kawan tu. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kuatkan semangat, jangan kita putus asa. Orang bercakap ni biasa. Saya ingat lagi waktu mula-mula saya nak masuk pidato dekat universiti ni. Pidato dan debat. Saya masuk, saya pergi kan, masuk. Tak payahlah, dia ni style dia ni orang tak boleh terima. Yang sini-sini balon saya. Yang ni tak payah, dia ni. Saya jadilah simpanan. Tengok. Sudahnya dia bergaduh sesama dia. Bergaduh sesama tak pandai ni. Ni bangang-bangang ni bergaduh. Masa tu dah tak ada orang, baru aku dapat bertanding. Bila aku bertanding, aku buatlah cara aku, bantai lah. Menang. Dan bila start menang, ada kalah, ada menang, ada kalah. Orang cakap kita, dia boleh cakap, itu hak dia. Tapi kita kenal diri kita. Kita tahu kat mana kekuatan kita. Saya nak bawa ada satu kisah lah di IKBN Cembung. IKBN Cembung ni saya pernah hantar kereta untuk untuk cat kereta saya. Bila cat kereta ni, ada pelatih dalam tu, dia cat kereta kan. Dia ambil sijil semburan cat. Lepas tu dia cat kereta saya luar dalam, murah lah. Sebab dia ikut harga cat dia. Minta tolong lah, cikgu tu kenal saya. Bila dia buat, kata okey lah, dia kata. Kalau harga macam ni, banding dekat luar, kalau hantar dekat bengkel Cina, mau 3-4 ribu. Saya kata satu kereta, budak-budak ni boleh untung 2-3 ribu. Kalau dia dapat 10 kereta sebulan, saya kata bagus ni bisnes ni. Tahu tak apa cikgu tu cakap? Memanglah ustaz cakap je lah, tapi ustaz tak tahu kebanyakan budak-budak ni keluar, dia cakap apa? Susah. Kerja dekat pasar raya Zimat lagi senang, dapat gaji, kerja jaga cashier. Sebab tak nak susah. Itu sebab saya beritahu, maknanya masalahnya bukan masalah postman, masalah bukan masalah KBN, masalah bukan masalah masyarakat lagi dah. Masalah bukan orang luar biasa lah, dia akan cakap-cakap lah. Tapi dalam diri kita nak macam mana? Kalau ikut penyanyi kan, engkaulah sekuntum, kalau tak sedap suara pembondo kan, orang cakap kan, kita tak dengar pula, langsung kau berhenti nyanyi. Sampai sudah orang tak tahu suara kau sedap kan? Itu maksud saya. Telinga orang tak sama. Kenapa kau tidak? Kenapa budak sekarang suka gamal lagu ya oh ya oh? Pasal suka lagu tu, lagu gagap tu kan? Tiba-tiba yang ada malam bulan di pagar bintang,
Ada orang suka amal lagu tu apa? Sebab zaman dia. Betul tak? Ada orang suka lagu nasyid, ada orang suka lagi. Kenapa? Sebab telinga tak sama. Jadi kenapa baru seorang cakap maka kita jadi 5 orang cakap, berbilion-bilion orang dalam dunia ni. Kenapa kita nak dengar yang 2 ekor tu punya cakap? Ini penting ni, saya nak beritahu kat semua. Setting yang kena ada dalam diri kita keluar. Jangan sebabkan cakap-cakap orang. Jangan disebabkan oleh apa? Yakin insya-Allah Allah akan bantu kita. Nabi kata kalau nak murah rezeki jangan tinggal 2 amalan. Apa dia? Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan tinggal sedekah subuh. Itu Nabi dah pesan. Kau buatlah insya-Allah, senang hidup kau. Macam tu. Satu lagi, jaga hati umat masing-masing. Salah saya lah. Kan? Jadi itu dia. Pokok pakallah kat kita. Jangan kita sibuk menyalahkan orang lain. Biarlah hidup kita ni ada hikmah. Nampak orang cakap ni, agaknya dia ni tak faham aku, tak apalah. Macam tu je. Orang ni kutuk aku, dia tak kenal aku ni, biarkanlah. Nampak? Itu dia. Itu dia kata, menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau walaupun ilmu tu sedikit, bila ada hikmah, segaram laut terasa tawar. Nampak? Mana kita berjaya mengubah keadaan yang susah tu menjadi senang kat kita. Ingat tak ayah mak kita dulu? Kadang-kadang mak ayah kita dulu tak apa benda, mak orang sebelah tu mak dia cakap mak macam-macam, dia cakap mak macam ni, dia cakap mak macam ni. Kadang mak kita kata, yalah, sedahnya mak kita relax, kata apa, kita pula yang marah. Betul tak? Mak ni you tolong orang, orang tu tak tolong kita, tidak. Yalah, tak dia adalah orang lain tolong kita besok. Tu sebabnya ada hikmah. Orang ni belajar ilmu hikmah ni. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan yang ada di depan saya ni sukses. Keluar esok kalau jumpa saya jangan tak tahu. Ustaz, dulu Ustaz datang ke Puspen bola Sungai Besi. Alah, yang Ustaz pusing 2 kali gitu lah. Oh, ingat. Mesti ingat. Yang tu mesti ingat. Yang kompang dah fresh tu. Wih, sana weh, jadilah main ni weh. Kan? Cakap macam tu. Ini kau jumpa aku, kenal tak siapa? Kenal tak siapa? Siapa pula lah budak ni? Aduh, payah betul lah. Jap. Siapa ya? Bagilah clue sikit. Alah, cuba ingat balik. Saya pun nak cari clue. Yalah. Ya. Terpaksa lah baik-baik kenal. Saya pun cakap macam ni. Sekarang kat mana? Kat situ juga. Mana pula lah tompek ni. Sampai ke sudah aku tak tahu tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, itulah dia. Sebut sedikit. Yang penting semangat dalam diri kita. Yang nak ubah ni kita. Yang nak berubah kita. Dan insya-Allah. Ingat ya, saya nak tutup dengan satu kata-kata ahli falsafah. Sini banyak kata-kata saya bagi. Ahli falsafah ni kata apa? Waktu aku kecil, aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dah dewasa, aku tengok dunia ni besar sangat. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila aku tua, tak ada seko pun yang aku boleh ubah. Negara ni pun besar juga lagi. Bila dah tua, biarlah aku ubah keluarga aku. Tapi bila nak ubah keluarga aku, akhirnya ketika dia berada di kamar kematian, dia dah nak mati dah nazak dah. Masa tu barulah dia sedar, tak ada seorang pun dari keluarga dia boleh ubah. Barulah dia sedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Manalah tahu dengan mengubah diri aku dengan baik, aku dapat mengubah keluarga aku sebab ikut contoh yang baik. Bila keluarga kita jadi baik, kita dapat mempengaruhi masyarakat menjadi baik. Masyarakat jadi baik dapat mempengaruhi negeri jadi baik. Negeri baik dapat mempengaruhi negara jadi baik. Dan negara yang baik tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia, bermula dengan diri sendiri. Ingat, itu sebab buat baik, balik
Just buat baik saja. Biarlah orang cakap, alah baru-baru balik, memang lah tunjuk baik. Itu semua yang nak kena penyepak. Tapi kau kena sabar. Kau anggaplah ni mulut Abu Jahal. Oh, mak je Abu Jahal betul. Kau jangan nampak benar AJ betul. AJ tu apa? Tak ada. Ahli jemaah kata. Tuhan Abu Jahal. AJ kenapa lah mulutnya macam AJ? Ya Allah, Allah tahu tu maksud kita Abu Jahal. Biarkan dia cakap. Yang penting fokus pada nak berubah jadi baik. Pedulikan apa orang cakap. Saya selalu sebut tu, sentiasa fokus buat baik, pedulikan apa orang nak cakap. Orang cakap tak jadi apa, kan? Biarlah orang lain nak bercakap sampai ke sonjol pun, tapi kita tetap dengan fokus kita nak menjadi baik. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Dan itu saja, insyaAllah tuan-tuan, walaupun sikit, sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Dan sedikit makluman, kalau tuan-tuan ada masuk, kamu tengoklah kat luar tu, siapa yang ada lah yang boleh tengok, adalah sedikit.